Assalamualaikum. Nama ana Haji Fulan bin Fulan. Sidang penonton yang dihormati. Cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mahu menonton cerita ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama lah tu. Kepada ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil mereka, tolong-tolonglah jaga budak-budak tu. Kalau dia memekik melolong tu, ambilkan puting, sumbat mulut dia. Ada lagi satu. Kalau ada orang hisap rokok tu, nampak berkepul-kepul asap dia, simbah dengan air. Jangan bagi terbakar panggung kita ni. Sekarang Pak Haji nak bercerita. Cerita ini ialah cerita dongeng yang diceritakan oleh nenek moyang kita dulu. Di dalam bandar ni, dalam sebuah bandar ni, dia ada satu pekan. Dalam pekan itu ada banyak saudagar-saudagar, hartawan-hartawan, bangsawan-bangsawan, dermawan-dermawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Alkisahnya, ada rumah tinggi, ada rumah besar, ada rumah kecil, ada rumah sederhana, ada rumah panjang, ada rumah pendek, macam-macam rumah. Tetapi di dalam pekan ini ada satu hakim, matanya terbeliak macam tersampuk setan. Walaupun hakim ni seorang hartawan, hiasan rumahnya, Masya Allah, cara lama lah. Lihatlah jendelanya yang berukir cantik, tangganya diperbuat daripada kayu jati, gerbangnya macam untuk melepaskan dendam, berhiaskan permaidani merah. Dia ni seorang yang keji, buat makan gemuk kedebak lah. Teruk perangai dia. Tapi dia ni ada satu cerita. Ceritanya dengan tukang roti. Pasti Tuan Hakim suka. Assalamualaikum Tuan Hakim. Waalaikumsalam tukang roti. Apa ini? Ini Haiti angsa. Iti angsa? Ana sediakan untuk Tuan Hakim. Sendiri masak? Ya, Ana masak sendiri Tuan Hakim. Bagus. Silakan Tuan Hakim. Anak sudah lama mau makan iti angsa. Silakan Tuan Hakim, selamat menjadi Baunya enak. Lezat. Enak. Ente semua, cepat hiburkan anak. Beritahu kepadanya, iti angsa telah terbang.
Tuan Hakim! Tuan Hakim! Tuan Hakim! Tuan Hakim! Macam mana lah ini Tuan Hakim? Apa hal sahabat? Tukar roti? Tuan Hakim! Tuan Hakim! Tolong sama Ana, Tuan Hakim! Tolong sama Ana! Apa yang berlaku? Iti angsa, iti angsa! Ite angsa yang mana itu? Iti angsa merah yang Ana kirimkan sebelahnya kepada Tuan Hakim kemarin. Bagus! Rasanya enak! Warna merah dan bau dagingnya membuka selera. Tuan Hakim, pemiliknya datang menuntut iti angsa. Itukah yang menyusahkan ente? Apa yang Ana harus beritahu kepadanya, Tuan Hakim? Beritahu kepadanya, ite angsa telah terbang. Terbang? Setelah Ana memasaknya? Apa yang ganjilnya? Tuan Hakim, kalau dia tidak percaya bagaimana? Kalau dia tidak percaya, bawa dia kemari. Betul tu. Itu dia. Lepaskan Ana. Pencuri dia. Ya. Masya Allah, apa bising-bising ni? Tuan Hakim, orang itu menuduh Ana pencuri. Orang itu? Orang yang mendakwa Ana mencuri di angsanya. Siapa orang itu? Orang ini Tuan Hakim. Orang yang mendakwa Ana mengambil iti angsanya. Ente? Sila berdiri di hadapan. Ya, Tuan Hakim. Ente siapa? Ana pemilik iti angsa. Benarkah ente mempunyai iti angsa? Benar, Tuan Hakim.
angsa tu berada di dalam dulan. Dulan? Dulan? Dulang lah. Dulang. Ha. Ana masukkannya ke tempat masakannya di hadapan. Apabila Ana menuntutnya, dia menolak memulangkannya. Apa katanya? Ia beritahu sesuatu yang tak masuk akal. Tentu hujah dakwaannya bertujuan merampas iti angsa Ana. Ente jangan cuba berdalih. Sebut keterangan perkataannya. Dia berkata iti angsa itu telah terbang. Adakah Tuan Hakim percaya itu? Adakah ente percaya? Tidak. Adakah ente percaya Allah? Tentu Ana percaya. Kalau begitu, tidakkah Allah sanggup menjadikan tulang-tulang yang telah hancur hidup kembali? Sanggup. Tapi... Cukup! Tidak ada tetapi. Sama ada ente percaya Allah dengan kuasanya atau ente seorang kafir zindik yang berhak menerima sumpah laknat. Tuan Hakim, Ana bukan kafir ini. Ana percaya sama Allah. Kalau begitu, mengakuilah bahawa Allah sanggup menjadikan iti angsa ente itu terbang dari tempat masakannya. Sanggup. Tapi... Dengar, satu perkataan saja. Adakah iti angsa ente itu terbang dengan kuasa Allah atau tidak terbang? Terbang. Sudah selesai kita. Tapi Tuan Hakim, isi angsa tu Ana sediakan untuk makanan Ana dan anak-anak Ana. Bagaimana dengan harganya? Adakah Allah rela menerbangkan isi angsa Ana sedangkan Ana sama anak-anak Ana kelaparan? Itu masalah ente dengan Allah, bukan dengan tukar roti. Subhanallah. Harga isi angsa. Harga isi angsa. Siapa yang bertanggungjawab terhadapnya? Adakah ente menuntut harga iti angsa itu daripada tukar roti? Siapa lagi kalau bukan dia? Gunakan akal ente. Adakah tukar roti itu berkuasa menjadikan iti angsa ente diterbang selepas memasaknya? Tidak. Siapa yang berkuasa demikian? Allah yang berkuasa. Kalau begitu, selagi Allah yang menerbangkan iti angsa ente, mengapa ente menuntut dan meminta daripada tukar roti? Demi Allah, sumpah Tuan Hakim. Dengar, satu perkataan saja. Adakah tukar roti itu yang menerbangkan iti angsa ente? Tidak. Kalau begitu, ente sila beritahu Ana dari mana ente dapat itu iti angsa. Tuan Hakim, Sudahkah Tuan Hakim membenarkan Ana bersyakap untuk Syakap? membuktikan hak Ana? Sila, cakap. Ente, Ya, berdiri di sana. Ana sudah berdiri. Sana lagi. Sini. Ente, Ya. berdiri di sini. Beritahu kami, sejak bila iti angsa itu kepunyaan ente? Sejak Ana membelanya, Sebelum ia menjadi kepunyaan ente, di mana dia berada? dia berada di dalam tulur. Tulur? 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 Tulur lah. Apa ente tulur pun ente tak tahu kah? Bodoh macam kaldai, bangang macam unta. Ana macam kaldai, macam unta. Memang. Ente punya cakap, Ana boleh marah lah. Ana tunggu di situ. Ente, tulur itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Ana juga. Dari mana ente mendapat tulur itu? Daripada iti angsa yang bertelur. Takkan daripada unta yang bertelur. Ibu iti angsa itu. Dari mana ente mendapatnya? Tentu daripada iti angsa lain juga. Ibu tulur itu. Dari mana? Daripada iti angsa lain juga. Di mana iti angsa yang lain itu? Yang mana satu iti angsa lain tu? Masya Allah. Nenek lah, nenek iti angsa itu di mana lah? Nenek lah. Nenek. Ya, nenek lah. Nenek yang bertulur dan melahirkan iti angsa yang bertulur dan menjadikan iti angsa itu sebagai tajuk pertikaian. Tuan Hakim, apa kena mengena semua ini dengan tajuk iti angsa Ana sekarang? Ada kena mengena. Itu penting sekali untuk membuktikan haknya. Aneh sekali. Haknya mengenai apa? Ente jangan cuba berdalih. Jawab pertanyaannya. Apa sebenarnya tajuk itu? Apa? Sebentar lagi akan tiba giliran ente pula. Ente sekarang sedang berada di hadapan mahkamah. Ente mau mendapatkan penyelesaian keadilan, bukan?
Jadi, biarkan tukang roti itu bercakap sebebasnya untuk membuktikan haknya. Tuan Hakim, tidakkah Tuan Hakim melihat kezaliman dan ancaman? Biarkan dia. Cakaplah. Kami semua mendengar hujah ente. Ente, Ya, nenek yang bertulur dan melahirkan iti angsa yang bertulur dan menjadikan iti angsa itu sebenarnya kepunyaan anak. Ente dengar? perkataan apa itu? Perkataan yang terang. Terang seperti matahari. Nenek Iti Angsa. Sesuatu yang menunjukkan. Apa kedudukannya ibu Iti Angsa itu? Ibu tidak penting. Yang penting neneknya. Apa dalilnya yang mengatakan nenek Iti Angsa anak itu kepunyaannya? Apa? Apa pula dalil ente yang membuktikan bahawa nenek Iti Angsa itu bukan kepunyaannya? Apakah artinya kalau semua generasi tulur yang menjadikan Iti Angsa sentiasa menjadi kepunyaan anak? Apa artinya? Dapatkah ente bersumpah dengan kepercayaan yang salah bahawa semua generasi tulur itu merupakan kepunyaan ente? Nampaknya kalau ente bersumpah palsu, kami terpaksa menghukum ente kerana telah bersumpah palsu. Apa maksudnya semua generasi? Apa? Semua generasi bermaksud semua generasi. Perkataan itu terang. Terang seperti matahari. Adakah hal itu? Misalnya termasuk Iti Angsa pertama yang dijadikan. Dengan kata lain, Siti Hawa Iti Angsa. Adakah ente cuba mempermainkan mahkamah? Tuan Hakim, tengok Tuan Hakim, dia mempersendakan sesuka hatinya di hadapan mahkamah. Ente, ana akan menganggap perkataan ente itu sebagai cuba mengelak diri daripada menghadapi hujah tukar roti yang terang itu. Tuan Hakim, benarkan Ana bertanya dengan penuh hormat. Apa? Apa mereka mau daripada Ana? Apa? Kembalikan kehormatan anak. Itu dia beritahu ente. Bagaimana mungkin itu? Pengakuan secara rasmi. Ente, bukankah tadi ente telah menuduh tukar roti itu dengan menyebutnya sebagai pencuri dan dia telah merampas iti angsa ente itu tanpa hak? Ya, dan Ana masih berpegang pada perkataan Ana. Tuan telah mendenda Ana sebanyak 1 pound. Sekarang Ana akan terus mengatakan yang dia bersalah. Tengok Tuan Hakim, dia masih berdegil dengan sikapnya ni. Biarkan dia berdegil sesukanya. Memadailah kami menjatuhkan hukuman ente tidak bersalah. Ya tak? Perkataan ente dipercayai dan mahkamah tidak mempercayai kata-katanya. Dia didenda kerana telah menceroboh hak ente dengan menuduh ente sebagai pencuri. Sekarang Tuan Roti yang terhormat boleh beredar dengan perasaan bangga dan simpati oleh mahkamah. Terima kasih Tuan Hakim. Alhamdulillah. Hiduplah keadilan. Jangan biarkan dia beredar, Tuan Hakim. Jangan biarkan dia beredar. Apa ini? Ana akan ceritakan apa yang berlaku lah. Ceritakan. Ketika Ana jalan ke tempat masakan tukar roti itu, Mengapa ente jalan dan lalu tempat masakan tukar roti? itu jalan biasa ke rumah Ana lah. Masya Allah, teruskan. Apabila Ana sampai di tempat masakan tukar roti itu, Ana dapati satu pergaduhan. Lah berlaku antara tukar roti dengan pembeli iti angsa ini. Tidak ada kena-mengena antara ente dengan iti angsa. Memang tidak ada kena mengena dengan Ana, Tuan Hakim. Tapi Ana lihat dua orang sedang bertumbuk, Pak. Tumbuk. Lagi. Ana pergi untuk melelaikannya. Tukar roti inilah berkatakan kepada Ana, pergi jauh si tolong. Dia menumbuk mata Ana, Tuan Hakim. Mengapa ente campur kedua orang itu? Ana ingin menyelesaikan pergaduhan lah. Ente, tidakkah ente tahu pepatah berkata, jangan campur perkara yang bukan urusan ente.
Tukang roti itu sengaja merusakkan mata ana. Dia sengaja melakukan sedemikian itu. Mata itu benar-benar hilang? Benar-benar lah, Masya Allah. Maksudnya, tidak ada. Tidak ada lah. Jadi, apakah yang ada? Masya Allah. Mata yang sebelah lagi ni lah, mata sebelah lagi. Maksud ente sebelah mata? Sebelah mata lah. Kalau begitu, kami akan menganggap bahawa mata yang hilang itu tidak ada. Tidak ada lah, hafal lah. Masya Allah. Dan menurut hukumannya, tidak ada. Astaga, memang tidak ada lah. Takkan ada pula. Kalau begitu, kami akan memperlakukan ente berdasarkan ente mempunyai sebelah mata. Tidak ragu-ragu lagi lah. Sebelah mata yang selik inilah yang berada di hadapan kami dalam perbicaraan sekarang. Tentulah. Kalau begitu, keadilan harus mengambil tempatnya. Semoga Allah merahmati Tuan Hakim. Menurut hukumannya tadi, mata dibalas dengan mata. Ente yang merasa tidak adil itu dengar tak? Mata dibalas dengan mata. Dan menurut hukuman itu, ente harus mensyongkel mata tukang roti. Dan tukang roti mensyongkel mata ente. Masya Allah. Mata ana. Mata yang mana tu? Mata yang selik itu, Mata ana yang cilik ni. adakah ente mempunyai mata lain untuk disyongkel? Masya Allah Tuan Hakim. Bagaimana dengan mata yang hilang itu? Ente jangan salah faham. Itu di luar perkiraan. Di luar perkiraan. Masya Allah. Di luar perkiraan. Bukankah sebentar tadi ente mengakui di hadapan mahkamah bahawa yang hilang itu tidak ada? Dan menurut hukumannya, tidak ada. Bagaimanakah hukuman boleh dijalankan terhadap sesuatu yang tidak ada? Tapi Tuan Hakim. Ente jangan salah faham lagi. Masya Allah. Bagaimana kalau ana menolaknya? Tolak. Ente tolak apa? Kami menolak menjungkil mata masing-masing lah. Ente tolak hukuman mahkamah? Tuan Hakim, biarlah ana dengan diri ana. Ana tidak akan menuntut apa-apa pun. Kalau begitu, ente telah menolak hukuman mahkamah. Masya Allah. Dan berdasarkan perbuatan ente ini, mahkamah akan menjatuhkan hukuman denda sebanyak 1 pound kepada ente. Anda dikenakan hukuman lah. Sultan anda dikenakan hukuman lah. Ya. Diam. Anda dikenakan hukuman. Ente semua diam. Siapa lagi? Tuan Hakim, Tuan Hakim, Tuan Hakim. Masya Allah. Ente kah? Masya Allah. Apa? Ana tu tinggal isteri Ana. Subhanallah. Dan tinggal pergi ambil. Tuan Hakim. Isteri boleh tinggal. Tinggal sekarang, sudah. Lepaskan anak, sudah ente. Apa halnya? Ana dan isteri Ana sedang melalui tempat masakan. Ente, mengapa ente lalu situ? Isteri Ana mengandung. Mengandung? Apa kena mengenal dengan mengandung? Tak ada kena-mengena lah. Teruskan. Ana mendapati pergaduhan makin hebat antara tukang roti dengan pemilik angsa lah. Sudah nak sebut tadi. Jangan sentuh perkara yang bukan ada kaitan itu. Ana tak masuk campur dalam perkara tersebut. Sebab di isteri Ana, dia mengandung 2 bulan. Ana menunggu kandungan dengan penuh harapan ya Tuan Hakim. Kerana inilah pengganti pertama Ana. Selagi ente tidak mencampuri kedua orang itu kerana sedang menunggu pengganti, mengapa ente memberitahu Ana? Adakah untuk menyampaikan berita gembira? Dan supaya kami semua mengucapkan tahniah terhadap bayi baru ente. Tidak ya Tuan Hakim, tidak. Perasaan gembira Ana sudah tidak kekal lama Tuan Hakim. Dah tak ada bayi lagi. Subhanallah. Apa pasal? Ni. Pasal tukang roti lah. Apanya? Tuan Hakim nak tahu kan? Dia bergaduh di tepi jalan. Tangannya menumbuk-numbuk. Kakinya menendang-nendang. Ana beritahu kepadanya, hati-hati pakcik. Ana ada isteri. Dia terus campur isteri Ana. Lantas, kandungannya gugur. Apa? Kandungannya gugur? Ya Tuan Hakim, bayi yang ditunggu-tunggu pengganti pertama Ana. Pengganti ente? Apa kerja ente? Punca kulit.
Maksudnya, kulit binatang. Ya, Tuan Hakim. Ente sedang menunggu pengganti ya? Iya. Pengganti yang bakal mewarisi mahkota penjual kulit. Bagaimanapun, itu adalah anak Ana, darah daging Ana. Adakah ente melihatnya? Ya, Tuan Hakim, bagaimana Ana dapat melihatnya? Dia masih dalam kandungan ibunya. Kalau begitu, ente sedang bercakap tentang sesuatu yang masih belum boleh dilihat dengan mata. Masya Allah, Tuan Hakim. Bolehkah kandungannya dilihat? Tidak ada keterangan tentang jenis kelaminnya dari ente. Lelaki atau perempuan. Subhanallah, ya Tuan Hakim. Mana Ana tahu? Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kalau begitu, ente tidak mengetahui apa-apa. Tentu tak mungkin Ana mengetahui apa. Kalau begitu, selagi ente tidak mengetahui apa-apa, bagaimana ente boleh kata itu anak ente? Benih Ana. Benih ente saja? Tentu. Mengapa tidak benih orang lain? Mustahil, ya Tuan Hakim. Mustahil. Benih Ana. Bagaimana ente memastikan demikian? Ana yakin. Yakin? Tadi ente tidak yakin. Apakah yang menyebabkan ente yakin sekarang? Isi Ana perempuan suci. Perempuan muda dan cantik. Jiran-jiran ente tentu ada orang-orang muda. Dia mencari Ana. Adakah dia memberitahunya pada ente? Ana percaya kepadanya. Bakul! Makul. Kalau seorang suami yang terperdaya mempercayai istrinya, bagaimanakah boleh istrinya menipu suaminya? Menipu Ana? Sumpah dengan nama Allah. Kalau dia menipu Ana, pasti akan bunuh dan minum dia. Ente nak bunuh anak! Apa ente mau lakukan? Ana tinggalkan ente berpoya-poya di dunia. Ente lepaskan anak dengan baik. Ana lepaskan ente. Perempuan durjana. Anak perempuan durjana. Bukankah ente sekarang mengakui dosa? Anak mengakui. Tuan Hakimnya mendengar dan menyaksi. Tuan Hakim, adakah anak mengakui sesuatu? Enti jangan libatkan anak dalam hal rumah tangga enti lah. Tetapi dia mau bunuh dan minum darah anak. Bukankah salah Ana bersumpah yang Ana buat begitu? Anak akan bersumpah. Puan, pepatah berkata, bersumpah itu adalah untuk melepaskan diri. Maksudnya, dia mesti bunuh anak dulu. Juga Ana mesti minum darah ente. Kalau anak pelaku curang. Dengar tak Tuan Hakim? Adakah dia mau bersumpah kan? Tadi bersumpah. Jadi sekarang, itu adalah masalah kepercayaan. Kalau ente percaya dengan kata-katanya, itu ente punya suka. Bercakap dengan dosa saja kan ente? Tuan Hakim. Ana belum sebut apa-apa lah. Ah. Jadi kalau ente tidak puas hati, ente boleh cakap tentang perkara itu dengan isteri ente seorang saja. Ya Tuan Hakim, dengan seorang saja kan Tuan Hakim? Dengan dia seorang saja, takkan anak perlu ikut. Puan, sila berdiri di hadapan. Puan, kemari. Tentu Tuan Hakim. Anak ada aduan tentang tukang roti. Belum tanya ada aduan. Apa aduan? Dia menendang perut anak hingga menyebabkan kandungan anak gugur. Maksudnya, tidak ada apa-apa pada tukang roti itu kecuali dia telah menggugurkan kandungan Puan. Benar Tuan Hakim. Dia menggugurkan kandungan anak. Maksudnya dia telah mengosongkan apa yang berada dalam perut Puan. Benar Tuan Hakim. Kalau begitu, keadilan harus mengambil tempatnya. Maksudnya, Maksudnya, keadilan berkata, sesiapa yang mengosongkan bekas, dia harus mengisikannya semula. Maksudnya, mahkamah menjatuhkan hukuman pada tukang roti supaya mengisikan kembali apa yang telah dikosongkannya. Sekarang Puan boleh beredar dengan tukang roti untuk menggantikan kembali kandungan Puan yang telah digugurkannya. Tidak Tuan Hakim, tak mungkin, mustahil. Ana tidak rela isteri Ana pergi tukar roti. Tak ada. Ente mau bantah hukuman? Hukuman itu tidak boleh diterima sama sekali.